dengan projek tempatan untuk mengatasi masalah banjir agar ia tidak berulang lagi. Dan September lalu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari ada memaklumkan bahawa pelan projek tempatan banjir 100 tahun Selangor akan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun untuk disiapkan. Dan projek itu kini dalam peringkat pelaksanaan. Bagaimanapun, ia adalah sedikit terganggu susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan untuk kita memahami dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan pensyarah kanan Jabatan Geografi Universiti Melaya Dr. Marini Muhammad Yusof. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari. Maaf, Doktor. Kalau kita nak bercakap berkenaan dengan perkara ini, hujan lebat yang berterusan dalam tempoh 24 jam sejak lewat malam Jumaat yang lalu, ia menyamai jumlah taburan purata hujan di Lembah Kelang untuk tempoh sebulan dan ia umpama fenomena yang berlaku setiap 100 tahun sekali. Bagaimana sebenarnya, Doktor, kita nak memahami dengan lebih mudah tentang fenomena yang berlaku ini, apatah lagi dalam kita bercakap berkenaan dengan pertembungan sungai itu, Doktor? Ya, kalau ikutkan memanglah hujan yang turun dekat Selangor pada 2 hari lepas ni memang agak luar biasa lah dan memang kita tak jangka. So dalam apa yang kita kena faham bila kita kaitkan dengan suasana keadaan geografi alam sekitar ini adalah di mana lokasi banjir yang teruk yang berlaku di Taman Seri Muda, di TTD Air Jaya dan juga di Seksyen 13, semuanya berada dalam sublembangan Sungai Damansara. Jadi semua mengguna pakai aliran sungai yang sama. Jadi kalau kita lihat kepada situasi Taman Seri Muda, kawasan tersebut adalah kawasan dataran banjir sebenarnya. Jadi bila dataran banjir ni dia punya situasi, dia punya function awal dataran banjir adalah kawasan untuk collect, untuk kumpulkan segala luahan daripada sungai untuk disimpan di kawasan tersebut sehinggalah air sungai surut. Jadi dalam situasi ini kita lihat di TTD Air Jaya, juga kawasan dataran banjir, Seksyen 13 pun pembangunannya di dataran banjir. Jadi memang kawasan ini adalah kawasan-kawasan yang berisiko, sedia terdedah kepada ancaman bahaya banjir. Jadi melihat kepada Sungai Damansara, di mana dia mengalir akhirnya bertembung dengan Sungai Kelang dan lokasi pertembungannya itu adalah di Taman Seri Muda. Jadi kawasan Taman Seri Muda ni adalah kawasan yang sangat-sangat orang kata very low compare to other areas dalam aliran Sungai Damansara. Jadi itulah kalau kita lihat sebab air sungai bila disurut, dia akan mengalir ke kawasan yang paling rendah. Jadi aliran daripada Sungai Damansara yang dekat hulu, banjir yang telah melimpah di TTD Air Jaya, yang telah melimpah ke Seksyen 13, semuanya akan mengalir turun ke bahagian hilir, untuk bertembung dengan Sungai Kelang. Dan banjir daripada Sungai Kelang juga, aliran yang berlebih daripada Sungai Kelang juga akan turun dan pertembungan berlaku blok di situ. Dan daripada situlah dia akan melimpah sebab kawasan Taman Seri Muda ni low lying areas. Dan juga ditambahkan pula dengan fenomena air pasang. Fenomena air pasang ini, dia dalam konteks lembangan Sungai Kelang ni, sebab Sungai Kelang ni lembangannya kecil. Jadi bila lembangan kecil, jadi bila berlaku air pasang tu boleh tolak sampai ke 30 kilometer jauhnya. Jadi dengan aliran air yang turun dari atas, daripada dua sungai, dan akhirnya dia akan burst masuk ke dalam Taman Seri Muda lah. Walaupun ban yang dibina di Taman Seri Muda itu adalah cukup tinggi sebenarnya. Dan kita dah lihat kejayaan itu since daripada ban itu dibina dahulu, sekitar tahun 2003 kalau tak silap saya, dia dah siap proses pembinaan itu. Dan Taman Seri Muda boleh dikatakan zero, daripada free from any flood lah, tak ada mengalami kejadian banjir lagi. Tetapi ekoran daripada fenomena hujan luar biasa yang ini yang menyebabkan kita perlu bersedia, sebab the risk of the area itself, risiko meletakkan pembangunan di kawasan dataran banjir itu lebih-lebih lagi dalam lembangan Sungai Kelang dan juga Sungai Damansara secara khususnya adalah satu lembangan yang kecil dan padat dengan pembangunan. Jadi kita kena sentiasa faham akan risiko kawasan itu at any time akan menerima limpahan air. Itu yang kalau Menteri Besar kata untuk tempatan banjir di mana perancangan untuk 50 tahun itu dilihat tidak berjaya ataupun tidak begitu berkesan untuk masa akan datang. Ya, dikaitkan dengan fenomena semasa dengan situasi climate change yang berlaku, yang mana kita
sebenarnya berada dalam keadaan uncertainty bila kita berkait dengan climate change ini, yang kita akan menerima curahan hujan yang sangat luar biasa tanpa kita boleh nak andaikan bila itu ia berlaku. Jadi tempatan banjir untuk 100 tahun memang adalah sangat-sangat penting. Tetapi dalam pada itu kita perlu menyediakan kawasan-kawasan dataran banjir ini supaya lebih orang kata peka, perlu bersedia untuk menghadapi cabaran implikasi banjir yang besar lah bagi masyarakat yang telah pun sedia ada, sebab memang mereka berada di kawasan yang berisiko. Jadi kalau kita tak berada di kawasan risiko, yang mana kawasan dataran banjir itu secara semula jadinya telah disediakan oleh alam sekitar, oleh Allah Ta'ala ni untuk memang gunanya untuk capture, untuk store all the excess water daripada sungai itu kan. Jadi kalau kita dah masuk, jadi kita meletakkan diri kita berada dalam zon yang bahaya sebenarnya lah. Jadi perlu orang kata tahap ketersediaan masyarakat itu mesti orang kata tahap berwaspada tu sepanjang masa. Walaupun dah 15 tahun tak berlaku banjir, tapi mesti tahu yang kita berada di dataran banjir dan sensitiviti sangat tinggi di situ, dan anytime banjir boleh jadi lebih besar daripada apa yang kita pernah alami hari ini. Ya, Dr. Marini, kalau kita nak faham apa yang diperjelaskan oleh kerajaan negeri sendiri, kita tahu projek ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun. Tetapi kita juga difahamkan tempatan banjir seperti di Sungai Damansara misalnya, ia sudah pun beberapa kali dinaik taraf tapi masih lagi tidak mampu tampung berdasarkan fenomena yang berlaku ketika ini. Jadi apa puncanya pada pandangan Dr. Marini? Kalau diikutkan sebab Sungai Damansara ni dia di bawah berada dalam sub-lembangan Sungai Kelang. So dia kalau ikutkan Sungai Damansara inilah lembangan yang antara sub-lembangan yang paling aktif terlibat dengan pembangunan. Kalau kita lihat hulu kepada lembangan Sungai Damansara ni, dia akan melalui sampai ke Kampung Melayu Subang, bahagian perindustrian Subang, dan melalui kawasan airport, kawasan lapangan terbang. Jadi kalau kita lihat kawasan hulu ini, kawasan sungai tertib satu kita katakan, ataupun anak sungai yang membawa, yang mendorong menjadi Sungai Damansara ini jadi besar. So tertib satu ini sebenarnya telah diganggu dengan skala yang agak besar dengan pembangunan guna tanah. Jadi so the ability of the river, kawasan tadahan itu untuk capture, untuk simpan air bawah tanah tu sangat-sangat rendah. Ini menyebabkan semua aliran permukaan terbentuk dengan banyak, terhasil dengan banyak, dan akhirnya masuk dalam sistem sungai. Itu yang dia burst daripada hulu lagi, menyebabkan jumlah kapasiti itu bertambah dengan sangat luar biasa, ditambah lagi dengan kapasiti hujan yang agak luar biasa inilah. Jadi persediaannya kawasan tadahan ataupun kawasan-kawasan hulu sungai, kawasan anak-anak sungai, sungai-sungai tertib satu ini adalah satu zon sungai, kawasan sungai yang sangat sensitif sebenarnya, yang perlu kita pastikan tidak ada pembangunan yang boleh memberi kesan kepada tadahan air tersebut, kepada kemampuan air untuk menyerap dalam sistem tanah tanih. So jadi bila dia tak mampu, so bila hujan tu luar biasa sikit, itu yang menyebabkan walaupun dah banyak usaha, banyak kolam takungan yang telah dibina sepanjang Sungai Damansara, dan sebelum ini dilihat telah pun menghasilkan kejayaan, dan benteng di TTDI Jaya pun kalau tak silap saya dah 3 kali dinaikkan. Jadi so sebenarnya agak mustahil untuk bukan agak mustahil lah, maksudnya untuk air itu melimpah keluar itu agak dia punya percentage itu agak rendah. Tetapi kesan daripada pembangunan di bahagian hulu yang telah mengubah suai the environmental component itu yang menyebabkan lebihan akan masuk pada skala yang banyak dalam sistem sungai.